Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Ukman Muafizol dan saya Nur Rashikin Abdul Rahman. Nasional 8 edisi 26 Disember. Berikut paparan utama malam ini. Curi sumbu badak, pengarah perhilitan Johor ditahan. Dua lemas, dua hilang rakit tenggelam di Yong Peng. Potong gaji maksimum, PTPTN beri penjelasan Isnin ini. Hasrat melihat ternakan kambing di seberang sungai yang jarak lebih kurang 50 meter selepas menghadiri satu majlis perkahwinan bertukar tragedi. Dua beradik lemas manakala nenek dan bapa saudara mereka masih hilang selepas rakit yang dinaiki tenggelam akibat terlebih muatan. Kejadian berlaku di Sungai Bekuk Yong Peng dekat Batu Pahat, Johor. 6 lagi berjaya diselamatkan. Timbalan Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Superintendent Mander Singh ketika dihubungi berkata, rakit yang dinaiki mangsa ditolak arus apabila sampai di pertengahan sungai dan tenggelam kerana muatan terlalu ramai. Kerana kebiasaannya, rakit hanya boleh memuatkan 3 orang dewasa. Kesemua 10 mangsa dalam kejadian itu mempunyai hubungan keluarga. Dua beradik yang lemas adalah Muhammad Iman Nakidin Nas Izhar, 2 tahun, dan adiknya Muhammad Ikhwan Nasaruddin Nas Izhar, 10 bulan. Nenek mereka pula adalah Lana Ismail, 50-an, manakala bapa saudara pula adalah Muhammad Aiman Hairadin, 10 tahun. Kejadian di sungai bersebelahan Masjid Yong Peng pada 3 petang itu turut melibatkan 6 yang lain, namun mereka berjaya diselamatkan. Sementara itu, Komander Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Yong Peng, Pegawai Bomba Kanan 2 Ibnul Kasim Ahmad berkata, 3 anggota bersama sebuah jentera dan bot tiba di lokasi kejadian pada 3.16 petang. Operasi mencari dan menyelamat 2 mangsa yang hilang kini sedang dilakukan. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang mangsa bot karam di Long Buyun, Sungai Batang, Rajang, Belaga, Sarawak masuk hari keempat hari ini. Radius kawasan pencarian turut diperluas. Mangsa yang masih belum ditemukan iaitu Susmita St. Thomas, 14 tahun, antara 4 yang hilang dalam tragedi bot karam yang berlaku pada 22 Disember lalu. Semalam, usaha mencari dijalankan sehingga radius 25 km ke hilir Sungai Batang Rajang oleh agensi terlibat, namun gagal menemui sebarang petunjuk. Hari keempat, kita akan mencari menggunakan melalui udara, menggunakan 2 buah helikopter dan juga daripada bomba dan PDRM dan juga daripada darat dari air menggunakan bot sehingga ke jarak mungkin lebih kurang dalam 30 km, 40 km ke hilir lagi sungai. Usaha kita akan berterusan sehingga masa yang terakhir ditemui. Yang keduanya, kita berharap koordinasi antara anggota penyelamat ataupun search and rescue ini supaya berada pada moral yang tinggi untuk kita berusaha ke arah menjumpai mangsa yang terakhir ini. Pasukan SAR diketuai Polis Belaga dibantu Pasukan Bomba dan Penyelamat Bintulu, Unit Udara Bomba dan PDRM, Polis Marin Bintulu, JPAM, Rela, Polis Bantuan Sarawak Hidro dan penduduk kampung. Tragedi bot karam yang berlaku pada pukul 7 petang Selasa lalu melibatkan 9 penumpang yang dalam perjalanan ke Umar Tanjung, Long Pawah, Belaga. 5 selamat manakala 4 orang lagi hilang. Mangsa yang telah ditemui ialah Syahirza Mahir, 31 tahun, Adriana Rosnah Liam, 12 tahun dan Nur Amir Syah Kasih, 4 tahun. Unit udara bomba yang berpengkalan di Miri antara yang terlibat dalam operasi pencarian. Wartawan RTM Nasaruddin Stanley Kujat menyertai operasi unit berkenaan yang menyusuri Sungai Batang Rajang bagi mengesan mangsa terakhir tragedi itu. Ikuti laporannya.
Selain menggunakan kaedah pencarian di sungai dengan menaiki bot, usaha mencari dan menyelamat SAR turut dilakukan menggunakan helikopter oleh pihak JBPM dan PDRM. Menggunakan pesawat MI-171 dengan kekuatan 10 anggota, unit udara bomber telah membantu operasi melakukan tinjauan dari udara sejak 23 Disember lalu, iaitu sehari selepas kejadian bot karam itu. Pangkalan Operasi Udara di Miri melibatkan seorang komander pesawat iaitu Timbalan Penguasa Bomber Ahmad Fisul dan saya pembantu juruterbang Khairul Nizam bin Jamaluddin, melibatkan seorang flight engineer dan 2 air quartermaster, 4 orang pasukan khas dan seorang engineering. Setelah pemeriksaan lengkap dilakukan, pesawat MI-171 berlepas meninjau dari udara bermula dari Pekan Belaga sehingga ke lokasi kejadian iaitu di Long Buyun. Turut sama dalam operasi tersebut pasukan penyelamat dan penyelam yang akan turun ke sungai sekiranya terdapat penemuan mangsa terakhir iaitu Susmita St. Thomas, 12 tahun. Untuk operasi penyelamat hari ini masuk hari keempat. Semalam kita telah melakukan pencarian sehingga jarak 20 km daripada Pekan Belaga. Hari ini kita akan menambahkan lagi jarak pencarian sehingga 30 km. Untuk pencarian kita melibatkan pada ketinggian 500 kaki dan ke bawah. Pencarian di sini agak mencabar kerana melibatkan permukaan muka bumi yang gunung ganang dan keadaan cuaca juga mencabar kerana kalau kita dapat lihat dengan awan rendah dan hujan di waktu petang. Pesawat yang diterbangkan rendah oleh Komander Ahmad Fisul dan dibantu penolong kanan penguasa bomber Khairul Nizam Jamaluddin melakukan pemantauan sehingga ke kawasan penempatan Punan yang terletak lebih 30 km dari lokasi kejadian sebelum berpatah balik ke Belaga. Pencarian mangsa bot karam di Long Buyun, Sungai Batang Rajang, Belaga diteruskan masuki hari yang keempat dan hari ini unit udara dari Pangkalan Unit Udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Miri meneruskan operasi ke jarak yang lebih jauh dan saya berkesempatan meninjau bersama dengan 10 anggota menggunakan helikopter ini untuk mencari dan menyelamat seorang lagi mangsa yang masih lagi belum ditemui iaitu Susmita St. Thomas yang berusia 14 tahun. Nasaruddin Stanley Kujat melaporkan untuk Berita RTM. Mayat seorang pemuda yang lemas ketika menangkap ikan di saluran air Jalan Batu Lintang, Kampung Petai, Tikam Batu, Kedah ditemukan tengah hari tadi. Mangsa Muhammad Rizwan Abdul Aziz, 35 tahun yang berasal dari Kampung Bendang Baru, Kuala Nerang, ditemui oleh pasukan bomber dan penyelamat kira-kira jam 1.48 tengah hari tadi. Bomber terpaksa mengepam air dalam saluran yang berukuran sepanjang 80 kaki di mana mangsa dijumpai sebelum mayatnya dikeluarkan. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis untuk dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani untuk dibedah siasat. Hari ini genap 11 tahun tsunami melanda selatan Asia. Di Malaysia, kota Kuala Muda, Kedah antara yang terjejas teruk selain pesisiran pantai Pulau Pinang, Perlis dan Selangor. Wartawan Rashid Jali ke kota Kuala Muda untuk mengenang kembali peristiwa tsunami yang meranapkan 10 buah kampung. Bagi penduduk kota Kuala Muda, pada tarikh 26 Disember 2004, mereka menjalankan kerja-kerja seharian seperti biasa. Namun tengah hari itu, keadaan berubah. Penduduk yang kebanyakannya sedang bersiap sedia menunaikan solat zuhur dikejutkan dengan badai ombak besar lagi ganas yang sekelip mata menghempas, meranap dan menghanyutkan apa sahaja yang dilaluinya. Salah seorang saksi kejadian, Kamariah Said, 65 tahun, masih terbayang keadaan kelang kabut ketika masing-masing bertempiaran lari menyelamatkan diri apabila paras air laut tiba-tiba naik. Oh, terkejut lah. Lebih pada terkejut lah. Tak biasa jadi macam tu. Masa tu ramai kat kampung ni kena riuh ke apa? Riuh lah. Yang cari anak, yang cari macam-macam. Hari tu nak selamat diri. Yang pergi lari kat belakang tu, panjat pokok ke apa? Ada yang panjat pokok pun ada. Ada yang naik atas rumah orang pun ada. Jadi kita, orang kata macam tak tahu nak buat apa masa tu. Ikut kaki je. Bagi Halijah Ismail, 72 tahun, ombak kuat yang menderu dari arah pantai tidak sampai 100 meter dari rumahnya mengejutkan beliau yang secepat kilat berpaut pada batang pokok kelapa sebelum arus deras merempuh rumahnya.
Banyak mangkuk pinggan yang habis dah gulung-gulung habis. Yang ikan yang Zain masuk rumah ikan pari. Lalu kot makcik tu. Makcik punya besarnya. Ikan pari tu. Tuhan yang kata tak ada apa langsung. Kot kena luka kot apalah. Makcik naik duduk atas tu. Kebet. Kesan-kesan kerosakan kediaman milik penduduk kampung Kota Kuala Muda masih dapat dilihat. Setelah sekian lama berlalu, penduduk bangkit dari kesedihan dan membina kembali kehidupan seperti biasa. Nelayan-nelayan ni contohnya sekarang ni buat macam contohnya perusahaan ikan masin. Jadi itu menambah kan. Jadi kita membuat pulih pukat. Contohnya yang ada kemahiran tu dia ambil upah buat pukat. Jadi tentulah yang tambahkan ekonomi kita tu. Bagi meringankan beban penduduk, kerajaan prihatin membawa pulih dan menggantikan rumah yang rosak. Di kawasan perumahan pematang katung ini, sebuah dewan serbaguna, kawasan permainan kanak-kanak dan surau turut didirikan. Yang pasti peristiwa tsunami ini menimbulkan kesedaran di hati dan minda terhadap kekuasaan Tuhan dan sentiasa bersedia sebarang dugaan darinya. 11 tahun berlalu, tsunami yang melanda di kawasan Kota Kuala Muda ini pasti diingati oleh generasi di kampung ini. Laporan Rashid Jali untuk Berita RTM. Satu sidang media khas dijangka diadakan Isnin ini oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara PTPTN untuk menjelaskan isu pemotongan gaji penjawat awam sehingga kadar maksimum bagi bayaran balik hutang pembiayaan PTPTN. Ia susulan bantahan QPEX yang menyifatkan tindakan PTPTN itu tidak wajar kerana hanya akan membebankan kedudukan keuangan penjawat awam yang sudah terbeban dengan kos sara hidup. Ketika dihubungi bernama, pengerusi PTPTN, Datuk Syamsul Anwar Nasarah berkata beliau akan membuat penjelasan menerusi satu sidang media setelah meneliti semua dasar. Namun jika tidak sempat, satu kenyataan media akan dikeluarkan. Selalu QPEX memberi amaran akan menarik balik kebenaran yang diberi kepada PTPTN untuk membuat pemotongan gaji penjawat awam sekiranya agensi itu masih melaksanakan pemotongan maksimum. Presiden QPEX, Datuk Aziz Muda, turut mendedahkan hampir 3,000 penjawat awam telah dikenakan pemotongan gaji antara 30% dan 100% bagi pembayaran balik hutang berkenaan. Pengarah Perkhidmatan Negeri Johor ditahan selepas menyerah diri di IPD Johor Bahru Selatan JBS kira-kira 9 malam semalam kerana mencuri satu sumbu badak milik Muzium Istana Diraja Johor 21 Oktober lalu. Artifak berusia 100 tahun itu dikembalikan semula oleh pemandu pengarah tersebut selepas beberapa hari menyimpan di pejabatnya. Ketua Polis Johor, Datuk Wan Ahmad Najmuddin Muhammad berkata, polis kini sedang mendapatkan perintah reman terhadap pengarah terbabit sehingga siasatan selesai. Nilai artifak berkenaan bagaimanapun belum boleh ditaksirkan. Penelitian kamera litar tertutup CCTV mendapati suspek mengambil sumbu badak yang sedang dijemur di pejabat penyimpanan barangan Muzium Diraja dekat Bukit Timbalan setelah selesai mesyuarat bersama Jabatan Pelancongan Negeri pukul 2.30 petang hari berkenaan. Saya perkara ini tak sepatutnya berlaku. Seorang kakitan kerajaan yang berjawatan tinggi. Kalau saya katakan sini, ya soalan juga akan tanya juga kan. Pengarah Perkhidmatan Negeri Johor. So itulah saya nak beritahu. Ini satu pengajaran. Bahawanya janganlah nak cuba mengata take somebody's property without the permission. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiksaan dan jika sabit kesalahan boleh dipenjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi kesalahan kali kedua atau seterusnya boleh dikenakan penjara dan boleh dikenakan denda atau sebat. Suspek berusia 46 tahun yang bertugas di Terengganu sebelum ini difahamkan baru memulakan tugas di Johor Ogos lalu. Pengendali makanan dibenar menggunakan kertas surat khabar untuk membungkus dan menyediakan makanan namun perlu mematuhi beberapa syarat yang ditetapkan Kementerian Kesihatan. Kegagalan mematuhi syarat itu bakal berdepan hukuman denda RM10,000 atau penjara 2 tahun.
Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata masih terdapat pengendali makanan menggunakan kertas surat khabar yang bersentuhan secara langsung dengan makanan sedia dimakan. Ini termasuk membungkus makanan, menutup makanan atau untuk menyerap minyak daripada makanan. Berdasarkan syarat, surat khabar sepatutnya digunakan sebagai lapisan kedua untuk membungkus makanan yang sedia dimakan dan tidak bersentuhan secara langsung dengan makanan. Juga perlu dikendalikan dengan kaedah yang dapat mengelakkan pencemaran dakwat daripada kertas surat khabar kepada makanan tersebut melalui apa jua cara. Menurut beliau, aduan boleh dibuat kepada Kementerian Kesihatan sekiranya pengguna mendapati mana-mana pengendali makanan gagal mematuhi syarat yang ditetapkan itu. Perintah berkurung fasa ke-33 di kawasan perairan Zon Selamat Timur Sabah esok yang berakhir esok dilanjutkan sehingga 12 Januari bermula 7 malam hingga 5 pagi. Langkah itu bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sabah. Perintah berkurung meliputi daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Beluran. Menerusi satu kenyataan, Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jalaluddin Abdul Rahman berkata, perintah berkurung dilanjutkan bagi memudahkan penguatkuasaan terhadap pergerakan bot sekaligus menimbulkan rasa selamat dan yakin kepada pengusaha syaleh dan aktiviti-aktiviti perikanan dengan kehadiran kapal pasukan keselamatan yang menguatkuasakan perintah berkurung. Ia juga perlu dilanjutkan bagi melindungi perairan Sabah daripada dicerobohi pengganas yang mengancam keselamatan para penyelidik dan pelancong luar negara yang melawat pulau-pulau peranginan yang terletak di kawasan S-Zone. Kemuncak Dendang Rakyat 2015 berlangsung tepat 9 malam ini di Auditorium Perdana Angkasa Puri. Untuk berkongsi debaran dan kemeriahannya, kita terus saja bersama Faris Izzat Syahrudin di Auditorium. Silakan Faris. Baik, terima kasih Lokman dan juga Syikin di Studio 3. Kalau kita lihat masa sekarang ini kurang 1 jam lagi untuk kita terus ke kemuncak Dendang Rakyat Kreasi Gen Y merentas zaman. Dan pastinya untuk malam ini debaran kian terasa di mana 6 kumpulan akan berentak menggegarkan pentas Dendang Rakyat untuk malam ini. Di mana kumpulan-kumpulan tersebut adalah kumpulan Harmoni Perdana, kumpulan Arti Sukma, Kromatisme Politeknik Kuching Sarawak, Warisan Seni Negeri Sembilan Seri Gemersik dan juga Sutra Irama Pentarama. Dan di belakang saya ini seperti yang anda saksikan sedang berlaku pemeriksaan bunyi oleh salah seorang penyanyi undangan yang dijemput khas untuk membuat persembahan untuk kemuncak Dendang Rakyat malam ini, iaitu Nasir Wahab dengan lagunya Boria Kasih dan juga Cinta. Apapun debaran yang dirasai ini semestinya dirasai juga oleh kesemua 6 kumpulan yang menantikan siapakah yang bakal bergelar juara Dendang Rakyat. Dan bersama-sama dengan saya ketika ini adalah orang yang sebenarnya cukup penting. Setiap minggu ada bersama-sama dengan para peserta setiap kumpulan untuk memberikan unjuk ajar pernah memberikan dari segi perubahan, iaitu Abang Syed Indra Syed Omar ataupun lebih dikenali sebagai Abang Siso. Ya. Okey, Abang mungkin boleh kongsikan selama 7 minggu kita berbicara secara langsung ini, apakah perubahan yang dapat Abang saksikan terhadap semua kumpulan-kumpulan yang bertanding untuk Dendang Rakyat? Secara keseluruhan mereka telah menampakkan peningkatan yang cukup ketara. Kerana pada awal pelibatan mereka dalam Dendang Rakyat, saya melihat imej mereka seolah-olah buskers. Tapi apabila mereka masuk pertandingan, secara perlahan mereka telah develop menjadikan satu kumpulan muzik yang juga hebat dengan arrangement dan juga penampilan mereka. Dan saya percaya malam ini ada kejutan yang amat besar dapat mereka berikan kepada penonton di rumah dan juga penonton di Dewan ini, insya-Allah. Okey, dan kalau kita lihat untuk minggu lepas ada kejutan yang berlaku di mana 2 kumpulan sepatutnya disingkirkan, iaitu kumpulan Seri Gemersik dan juga Kromatisme Politeknik Kuching Sarawak. Tetapi kejutannya apabila mereka diserap kembali. Jadi harapan Abang Siso mungkin untuk melihat 2 kumpulan ini akan terus memberikan saingan yang cukup hebat terhadap keempat-empat kumpulan yang lain. Harapan saya semoga mereka dapat mempamerkan kehebatan yang setanding dengan 4 kumpulan yang telah pun terpilih pada peringkat awal. Kerana mereka harus meyakini kepada penonton dan juga meyakini kepada juri bahawa mereka
memang hebat dan peluang mereka untuk muncul ke akhir memang satu peluang yang sangat-sangat berguna untuk mereka meningkatkan lagi permainan muzik mereka, insyaAllah. Okey, itu dia daripada Abang Siso kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Siso. Dan itu dia antara yang dikongsikan oleh Abang Siso perubahan yang dapat kita saksikan terhadap kesemua 6 kumpulan yang akan bertanding untuk kemuncak Dendang Rakyat Kreasi Gen Y merentas zaman pada malam ini. Dan pastinya untuk malam ini pemarkahannya adalah sedikit berbeza. Kalau minggu-minggu sebelumnya markah akan dikira daripada minggu kedua sehinggalah minggu ke-6, di mana markah itu akan dikumpulkan dan kumpulan yang mengumpul markah yang terbanyak akan berada pada kedudukan tangga yang tertinggi. Tetapi untuk malam ini semuanya akan dikira daripada kosong-kosong, di mana mereka akan bertanding secara adil. Jadi siapa yang membuat kumpulan yang mana yang membuat persembahan yang paling hebat malam ini, mereka lah yang akan bergelar juara. Dan pastinya kepada anda yang sedang menyaksikan kami, teruskan saja kesedaran anda di mana tepat pukul 9 malam nanti di TV2 kita akan bersiaran secara langsung dari Auditorium Perdana Angkasa Puri untuk kemuncak Dendang Rakyat Kreasi Gen Y. Dan kepada anda yang berada di sekitar Kuala Lumpur, saya kira ada masa lagi untuk anda datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi suasana di Auditorium Perdana Angkasa Puri ini. Jadi saya kira itu saja dulu yang dapat saya kongsikan kemeriahan dan juga debaran dari Auditorium Perdana Angkasa Puri. Dan saya kembalikan semula kepada Lokman dan juga Ashikin di Studio 3. Silakan. Pelbagai perkara utama berlaku sepanjang 2015 kali ini membabitkan politik semasa negara. Antara yang menjadi perhatian ramai melibatkan isu rombakan kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 28 Julai lalu. Perubahan pada lanskap politik negara itu menerima pelbagai reaksi ikuti imbasan yang disediakan. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah mengambil kira senario politik dan kepentingan pentadbiran negara. Malah ia juga dibuat bagi memastikan barisan jemaah menteri dapat bergerak sebagai satu pasukan yang jitu dan komited. Pengumuman menyaksikan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilantik memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri yang baharu menggantikan Tan Sri Muhyiddin. Rombakan juga menyaksikan beberapa menteri digugurkan, iaitu Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal, Datuk Seri Hassan Malik, Datuk Seri G. Palanivel dan Datuk Dr. Iwan Ibin. Manakala 13 muka baharu dilantik, 4 sebagai menteri dan 9 timbalan menteri dalam barisan kabinet baharu. Susulan pengumuman itu, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur mengeluarkan satu kenyataan meminta agar semua barisan kepimpinan UMNO di peringkat negeri, bahagian dan cawangan serta ahli-ahli UMNO agar memberi kepercayaan penuh kepada Datuk Seri Najib. Jelas beliau, keputusan Datuk Seri Najib itu tidak perlu dipersoal. Pada 4 April, negara dikejutkan dengan kematian seorang tokoh politik, Tan Sri Jamaluddin Jarjis, selepas terbabit dalam nahas helikopter di kawasan Kebun Getah Semenyih, Selangor. Nahas helikopter itu turut mengorbankan Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri, Datuk Azlin Alias. Kekosongan Parlimen Rompen diisi dengan PRK 5 Mei menyaksikan pertandingan 2 penjuru antara calon BN, Datuk Hassan Arifin dan calon PAS, Nazri Ahmad. Datuk Hassan yang memangku jawatan Ketua Bahagian UMNO Rompen menang dengan 23,796 undi. Selain itu, kehangatan politik negara buat pertama kalinya berlaku demonstrasi baju merah yang membantah himpunan bersih yang sudah diadakan 4 kali. Tujuan Himpunan Rakyat Bersatu di Padang Merbuk bagi menyatakan sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional selain memberi amaran kepada penyokong Bersih 4 supaya jangan cuba menggagu-gugat orang Melayu. Perhimpunan aman itu diadakan khas pada 16 September sempena sambutan Hari Malaysia. Mengakhiri warna-warni politik pada penghujung tahun, menyaksikan beberapa episod menarik berlaku sepanjang Perhimpunan Agung UMNO 2015. Buat julung kalinya, Perhimpunan menyaksikan persidangan ketiga-tiga sayap parti dirasmikan ketua sayap masing-masing berbanding secara tradisinya disempurnakan timbalan Presiden. Selepas 3 hari bersidang, Perhimpunan melabuhkan tirai
dengan Presiden Parti, Datuk Seri Najib Tun Razak sahaja yang menyampaikan ucapan penggulungan dan amanat kepada anggota parti. Malah beliau menyifatkan perhimpunan kali ini berlangsung dengan jayanya walaupun mengakui suasananya berbeza daripada perhimpunan sebelum ini. Datuk Seri Najib memilih berjiwa besar untuk berdamai dalam usaha mengukuhkan Ikatan UMNO. Antara inti Parti Bajet 2016 Pulau Pinang ialah menghijaukan negeri itu. Namun, demi pembangunan, semua itu pada hakikatnya hanyalah indah kabar daripada rupa. Laporannya dalam Imbasan 2015 bersama Fauzi Dali. Bukit yang sebelum ini dipenuhi tumbuhan menghijau, kini telah botak akibat ditarah oleh pihak tidak bertanggungjawab. Keadaan ini menjadi punca kepada sering berlakunya banjir kilat di Bayan Lepas. Patutnya yang berkenaan betul kena ambil tindakan kan, tengok melawat apa kan, ni macam tak ada apa kan, jadi kami macam dah jadi biasa lah mangli kan. Betul dia main tengok masuk dalam ini bila kejadian banjir dia tak pernah ada. Ni sebab ayak dari atas pun parit tak besar. Ni projek-projek rumah yang di atas ni pun parit dia dari ujung tak besar. Jadi nak main sini semua. Ni rumah kampung lama memanglah jalan rendah kan. Adun Bayan Lepas Nordin Ahmad berkata, isu penarahan bukit di negeri ini khususnya di daerah Barat Daya semakin ketara. Malah tegas beliau, kawasan bukit di Bayan Lepas boleh dikatakan antara kawasan yang teruk terjejas dengan isu penarahan bukit ini. Inilah yang berlaku di Pulau Pinang hari ini, di mana dengan rakusnya pihak kerajaan negeri membenarkan projek-projek perumahan dan juga syarikat-syarikat besar menjalankan kerja-kerja pembangunan tanpa melihat terlebih dahulu keselamatan alam sekitar dan sebagainya. Selain itu, jelas Nordin, kerajaan negeri perlu sedar pembangunan di kawasan bukit telah menjejaskan kira-kira 30,000 penduduk di kawasan Bayan Lepas dan Teluk Kumbar. Yang kita nak tekankan bahawa kesan daripada pembangunan ni patutnya pihak agensi yang terbabit harus melihat benda-benda ni sebelum nak luluskan plan tu. Penduduk Bayan Lepas mengharapkan kerajaan negeri bertindak proaktif dalam menyelesaikan masalah ini. Laporan Fauzi Dali, Bayan Lepas Pulau Pinang untuk Berita RTM. 2015 juga tahun yang mencabar bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS berikutan kedudukan ekonomi global yang tidak menentu serta kuasa beli pengguna yang lemah. Impaknya lebih dirasai oleh PKS yang memberi tumpuan kepada pasaran domestik semata-mata. Ikuti imbasan sektor PKS 2015. Pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST dan ringgit yang lemah antara faktor yang menyebabkan pengguna lebih berhati-hati untuk berbelanja dan mengakibatkan kuasa beli yang lemah. Those who do export, I think they'll be better performance. But the local business SME are facing big challenge because majority of them, their sales have been dropped 30 to 50%. So this is very challenging year for SME in 2015. Namun di sebalik kejatuhan nilai ringgit, wujud peluang bagi PKS tempatan meneroka pasaran ekspor. Ekoran harga produk mereka menjadi lebih kompetitif. Antara sektor yang menerima manfaat ini termasuk produk perabot, elektrik dan elektronik serta sarung tangan. PKS juga menerima sokongan berterusan daripada pihak kerajaan melalui pelbagai inisiatif untuk memudahkan mereka menembusi pasaran ekspor. I think government have put in a lot of effort to help the SME to create international market. So they encourage more SME move forward to go international. I think this is a lot of opportunity SME should able to tap in with the current situation. And also, I think government going to sign the TPPA. If we sign the TPPA, then we enlarge our market. Kira-kira 80% daripada PKS tempatan hanya memberi tumpuan kepada pasaran domestik. Justru kerajaan telah merangka pelan tindakan PKS yang mensasarkan 25% PKS menembusi pasaran ekspor menjelang 2020. Apa yang penting, PKS perlu kekal fokus terhadap perniagaan masing-masing dan merangka strategi model perniagaan untuk kekal berdaya tahan.
Bursa Malaysia dijangka meneruskan momentum meningkatnya minggu depan dengan belian saham harga rendah akan menolak indeks tempatan ke paras lebih tinggi. Naib Presiden dan Ketua Penyelidikan Runcit Affin Hwang Investment Bank, Dato' Dr. Nazri Khan Adam Khan berkata, pelabur dijangka memulakan beli belah pra-tahun baru kerana minggu depan adalah minggu terakhir 2015. Disember dan Januari lazimnya bulan belian bermusim untuk pelabur pasaran saham. Dengan harga minyak mulai pulih, belian awal untuk tahun depan dijangka berlaku. Sentimen itu akan turut disokong keputusan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedahnya yang menamatkan ketidaktentuan di kalangan pelabur. Selain itu, pelabur juga menunggu pakej rangsangan China pada awal Januari yang dijangka positif. Di pasaran tempatan, pergerakan ringgit dan perkongsian Trans-Pasifik dijangka menjadi pemacu utama prestasi FBM KLCI. Pada asas mingguan, penanda aras utama FTSE Bursa Malaysia FBM KLCI ditutup pada 1663.3, naik 19.4 mata berbanding 1643.9 minggu lepas. Mulai tahun depan, semua agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI akan membantu usahawan menceburkan diri dalam perniagaan dalam talian. Ini berikutan kaedah perniagaan dalam talian semakin popular dan mula menjadi tumpuan masyarakat. Timbalan Menterinya Dato' Ahmad Maslan berkata ia sebagai usaha membantu usahawan mengembangkan lagi produk tempatan secara meluas. Pelbagai program akan dilancar bagi merancangkan lagi perniagaan dalam talian seperti penganjuran seminar, forum dan ceramah. Garis panduan bagi kaedah perniagaan itu juga akan diperkenalkan tidak lama lagi. Ya, setakat ini tak ada lagi garis panduan. Saya kira memang eloklah jika ada garis panduan yang tertentu. Saya harap bahagian-bahagian tertentu di MITI akan melihat perkara ini dengan segera. Sekarang ini kita bagi MDEC. Tidak ada agensi di bawah kerajaan nama MDEC yang mempromosikan tentang online business ini. Beliau ditemui media selepas sesi ramah mesra bersama usahawan negeri Johor di Johor Bahru. Kebelakangan ini, kes kecederaan akibat telefon, bateri atau pengecas telefon meletup seringkali dilaporkan media. Walaupun kes berkenaan tidak begitu banyak dilaporkan berlaku di negara ini, kemungkinan untuk berlaku amat tinggi apabila penggunaannya kini semakin berleluasa. Tambahan pula harga rendah yang ditawarkan menjadikan gadget tiruan pilihan pengguna yang kurang prihatin terhadap aspek keselamatan. Kuasa membeli pengguna masa kini dan keinginan untuk memiliki gadget menyebabkan pengguna mengabaikan bahaya yang mungkin mengundang. Tinjauan kami mendapati rata-rata pengguna yang ditemui juga bersetuju kemampuan yang terhad menyebabkan mereka memilih gadget yang tidak berkualiti dan murah. Mungkin sebab dengan harga dia, orang sekarang kan bandingkan yang original dengan yang tiruan, harga yang tiruan lebih murah kan daripada yang original. Beza dia lagi harga dia lah. Harga dengan original ada beza sikit. Mungkin itu harga yang rendah lah. Bagi telefon bimbit yang basuh mereka pilih yang basuh sebab harga, saya rasa harga lebih rendah dan mereka ditemui dalam program Carnival IT di Mid Valley Mega Mall yang berlangsung dari 24 Disember sehingga esok. Program siri kelima diadakan di Lembah Kelang ini menyasarkan kehadiran 200,000 pengunjung. Satu mayat reput tanpa kepala, pergelangan kaki dan kedua-dua belah tangan dijumpai terapung di tebing Sungai Pandan di Kampung Pandan, Lundu, Sarawak pagi tadi. Menurut Ketua Polis Daerah Lundu DSP Wong Chi Kiong, mayat berseluar panjang biru itu dijumpai oleh seorang nelayan mat muda Dilah 54 tahun bersama anak lelakinya. Mereka membuat laporan polis pada pukul 9.45 pagi. Mayat kemudiannya dihantar ke Hospital Lundu untuk bedah siasat dan ujian DNA. Jelas DSP Wong, setakat ini tiada kes kehilangan orang atau lemas dilaporkan di daerah Lundu. Sementara itu, mat muda Dilah berkata ini kali pertama dalam hidupnya dia terjumpa mayat terapung di sungai berkenaan. Bila kami nak, apa tu sampah ke apa tu? Bila tangga seluar, ada berseluar masih terlentak macam dia. Pi palak si ada. Jadi, tunggu kami anak kami. Pi,
Besok tanggal apa tu? Bangkit tu Pak katanya. Lalu kami nyuruhnya pulang. Hasrat seorang kanak-kanak berusia 9 tahun untuk ke sekolah selepas tercicir alam persekolahan sejak 2 tahun lalu akhirnya menjadi kenyataan. Muhammad Haikal Zulkifli kini memiliki sijil kelahiran dan MyKid untuk persekolahan Januari ini. Turut menerima sijil lahir dan MyKid ialah sepupunya Muhammad Syakir Zulkifli 4 tahun. Dua kanak-kanak itu antara 16 orang cucu pasangan Mek Jah Yaakob 56 tahun dan Isa Hassan 60 tahun yang kisah penderitaan serta kedaifan hidup mereka dalam membesarkan 18 anak pernah disiarkan RTM baru-baru ini. Muhammad Haikal yang tidak dapat ke sekolah kerana masalah ketiadaan surat beranak sebelum ini seringkali merayu untuk ke sekolah seperti teman sebayanya yang lain. Masalah makin rumit apabila ibu bapa kanak-kanak tersebut tidak dapat dikesan setelah menghilangkan diri. Dengan bantuan UMNO Pengkalan Cepa melalui ketua wanitanya, Zarina Mat Yusof, hasrat itu akhirnya dapat direalisasikan. Tanya juga mula tak boleh buat, kena tak boleh buat. Maka kita senyap dah tu. Duk netim siapa kau pergi kau nimpak lion. Juga di jabat lion. Papa katanya gitu kabar mari, Zarina mari dong. Menurut Zarina, usahanya membantu mendapatkan surat beranak Muhammad Haikal dipermudahkan setelah mereka berjaya mengesan ibu Haikal. Dia kini tinggal di Melaka bersama keluarga barunya setelah bercerai dengan bapa Muhammad Haikal. Absang. Saya selaku ketua wanita ingin mengucapkan terima kasih, berbanyak terima kasih kepada terutamanya Kementerian Dalam Negeri lah, Kementerian Dalam Negeri, Datuk Dr. Sri Zahid Hamidi yang membantu kami di bawah ni. Kalau nak kata kerajaan tak bantu, saya rasa salah lah, kerana kita memang terus membantu rakyat. Kita yang di bawah ni, kami pemimpin di bawah ni turun ke bawah, bantu rakyat yang ada ni atas apa saja keperluan mereka. Berkonsepkan sedekah, sebuah kedai makan hanya mengenakan RM1 sahaja bagi setiap makanan dan minuman yang dijualnya. Kedai yang diberi nama Salam Sajian RM1 tersebut terletak di tingkat 2 Terminal Bas Tun Sri Lanang, Kota Tinggi, Johor. Ikuti laporan yang disediakan Nur Akilah Arba'in. Dengan tidak mementingkan keuntungan, pemiliknya Abdul Salam Hamid, 51 tahun, berkata sasaran pelanggannya tertumpu kepada golongan gelandangan. Bagaimanapun, setelah menjadi viral, kedainya menerima ramai pelanggan dari pelbagai lapisan masyarakat. Sejak dibuka Ogos lalu, kedai ini bukan sahaja menerima sambutan dari dalam dan luar daerah, malah turut menerima kunjungan dari warga negara jiran seperti Singapura. Beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam, kedai ini kini menerima purata seramai 300 pelanggan hampir setiap hari. Dekat kawasan kota ni banyak orang gelandangan. Jadi saya bagi diorang macam masakan lah. Jadi satu menu tu kita bagi RM3. Bermakna nasi, sayur dan juga ikan ataupun ayam. Jadi menu dia RM3 lah. Bermakna saya tengok kat situ RM1. Jadi kat situlah ideanya. Lagi satu kawan-kawan semua bagi kita tu kan, sokongan macam tu. Dengan modal permulaan sebanyak RM5,000, beliau dibantu isterinya Zabadiah Ahmad, 46 tahun, serta anak lakinya Adam Iskandar Abdul Salam, 13 tahun dan anak saudaranya Muhammad Zainal, 17 tahun. Beliau yang berasal dari Sungai Tiram turut membuka perniagaan catering dan perniagaan bengkel Salam HM Enterprise di sana. Sambutan cukup cantik. Makanan dia semua RM1. Air RM1, ikan RM1, tu RM1. Jadi saya balik daripada sini, saya duduk JB. Saya balik ke JB, cerita dia dah tersebar. Jadi banyak yang nak mencuba datang sini. Baguslah untuk sekarang ni dengan harga makanan yang sedang meningkat kan. Untuk membantu orang-orang lain, sampai tu kita pun boleh bersedekah sekali lah. Berbaloi lah dengan sarapan pagi yang tak capai, tak sampai RM10 lah. Sekarang kan dengan ekonomi sekarang ni, berbaloi dengan mi dia RM1, dengan lauk ayam pun RM1.
Selain hari biasa, kedai ini turut menjadi tumpuan pada hari Khamis kerana menyediakan menu istimewa seperti nasi ayam, nasi biryani dan nasi jagung dengan hanya RM3. Pelanggan juga diberikan air secara percuma. Ia secara tidak langsung menarik minat orang ramai untuk berkunjung ke tingkat 2 terminal ini yang sunyi sebelum ini. Laporan saya Nur Akila Arba'in untuk RTM. Sukan badminton terus menjadi tumpuan selepas skandal doping melibatkan bekas pemain nombor 1 dunia Datuk Lee Chong Wei selesai selepas pemain itu menjalani penggantungan 8 bulan Jun lepas. Misi ke Olimpik Rio kembali bernyala dengan Chong Wei memanjat ranking ke-3 dunia dalam tempoh kurang 6 bulan. Digantung 8 bulan menyebabkan ranking Datuk Lee Chong Wei menjunam ke kedudukan ke-180. Namun bekas pemain nombor 1 dunia itu bangkit sedikit demi sedikit memperbaiki ranking. 2 kejohanan disertai Chong Wei selepas penggantungan iaitu terbuka Kanada dan terbuka Amerika Syarikat di mana Chong Wei muncul juara. Chong Wei membawa misi besar di kejohanan dunia di Jakarta apabila turun selaku pemain bukan pilihan. Pemain berasal dari Pulau Pinang itu nyaris merangkul kejuaraan dunia pertamanya namun tewas di tangan Chen Long dalam perlawanan akhir di Istora Senayan. 20 Ogos 2015, Chong Wei naik ke kedudukan ke-28 dunia hasil kejayaan mara ke final kejohanan dunia. Tempoh 2 bulan digunakan sepenuhnya Chong Wei mengutip mata penting apabila kembali ke gelanggang dengan semangat baru. 3 kejuaraan dalam tempoh singkat membawa angin perubahan buat Chong Wei. Bermula dengan kejuaraan terbuka Perancis di mana Chong Wei menumpaskan pemain muda Taiwan Chuo Tianqian di pentas final. Chong Wei memastikan gelaran kedua selepas itu di terbuka China. Ironinya, ia merupakan kejuaraan pertama Chong Wei di terbuka China selepas menewaskan Chen Long dalam perlawanan akhir. Gelaran Super Series ni lengkap seminggu selepas itu apabila mengatasi Chen Ho Wei dalam aksi final terbuka Hong Kong. 3 kejuaraan berturut-turut memastikan ranking Chong Wei naik mendadak ke kedudukan ke-3 dunia. Kirai 2015 akan berlabuh beberapa hari sahaja lagi. Apa yang penting, Chong Wei mampu meneruskan prestasi cemerlangnya sehingga memuncak di Olimpik Rio di mana itulah sasaran sebenar Chong Wei merangkul emas buat pertama kalinya. Bola sepak Piala Emas Raja-Raja 2015 penantian 23 tahun untuk muncul juara akhirnya dilaksanakan Negeri Sembilan selepas menundukkan tuan rumah Perlis malam tadi. Memang perlawanan ni yang amat sengit lah sebab kami bermati-matian untuk target kami nak bawa balik piala yang kami idamkan selama ini, selama 23 tahun. Alhamdulillah tercapai dia ajat kami dengan izin Allah. Mengakui bukan tugas mudah untuk menjinakkan Perlis yang bermain di gelanggang sendiri. Segalanya tampak sukar buat Negeri Sembilan yang dipaksa beraksi sehingga ke perlawanan masa tambahan. Muhammad Suhaili Abdul Rahman menafikan kelebihan jaringan Perlis menerusi Anas Shahrum untuk mengheret perlawanan sehingga ke masa tambahan. Muhammad Hafiz Muhammad Nur muncul wira Negeri Sembilan apabila meledak jaringan kemenangan sekaligus menghampakan Perlis di laman sendiri. Tahniah kepada Negeri Sembilan ya, yang menangi perlawanan final Piala Emas Raja tahun ni. Pada kami ingat kami main lebih baik daripada Negeri Sembilan. Semua Negeri Sembilan menempatkan peluang dia. Bila dua peluang terbaik dan 2 tu gol. Nah, kami banyak peluang tapi kami gagal untuk menghasilkan gol lah. Selaku juara, Negeri Sembilan membawa pulang wang tunai RM40,000 dan piala pusingan. Pasukan lumba basikal dari Pantai Timur Terengganu Cycling sah menggunakan khidmat Adam Zabo sebagai jurulatih pasukan itu. Adam merupakan bekas jurulatih pasukan remaja kebangsaan Slovakia telah pun bersama pasukan TSG sejak awal tahun selepas Sebastian Duclos melepaskan jawatannya. TSG dan Adam Zabo mengikat kontrak selama setahun dan akan diperbaharui bergantung kepada prestasi semasa jurulatih berusia 25 tahun itu. Sepanjang mengambil alih tugas selaku jurulatih bersama TSG, Adam Zabo berjaya menjulang nama baik pasukan bertaraf benua itu. Dalam saingan lumba berbasikal jelajah Borneo, Adam berjaya meletakkan pasukan TSG di kedudukan kelima daripada 11 pasukan yang bertanding.
Malah pelumba muda Nur Amirul Fakhruddin Mazuki muncul pelumba terbaik Malaysia, menamatkan perlumbaan dalam kelompok 10 terawal di peringkat terakhir dari Kudat dan tamat di Kundasang. Malah Amirul turut berjaya meraih 2 gelaran Raja Bukit di Jelajah Sharjah di Dubai dan Jelajah Malaysia. Adam dijangka memulakan tugasnya awal tahun 2016 dan perlu mempersiapkan TSG untuk menghadapi Litua di Langkawi 2016. 7 stesen radio nasional di bawah RTM bergabung buat pertama kali menganjurkan konsert aktif 7 bermula jam 8 malam esok. Konsert berlangsung di perkarangan Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia Sabah di Kota Kinabalu. Pengarah bahagian program radio Dr. Nawiyah Ciklah berkata, 7 stesen terlibat ialah Radio Klasik, Nasional FM, IFM, Minal FM, Trax FM, Asyik FM, KL FM dan turut disertai stesen radio setempat Sabah FM dan Sabah VFM. Konsert akan disiarkan secara langsung di saluran Radio Nasional FM dan Sabah FM. Manakala rakaman televisyen akan disiarkan di TV2 pada 1 Januari depan pukul 9 malam bersempena sambutan Tahun Baharu 2016. Antara artis yang menjayakan konsert itu ialah Firman, Adira, Dayang Nur Faiza, Musme, Dino Menara, Kumpulan 14, Johan Bintang P. Ramlee, Fairuz Misran dan Johan Bintang I. Minal, Tracy Wan. Selain itu, penyampai radio juga akan menonjolkan bakat masing-masing menerusi beberapa persembahan nyanyian. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan konsert itu. Pelbagai gerai jualan, pameran dan pertandingan akhir karaoke turut diadakan. Baiklah, Nasional 8 berakhir di sini. Teruskan menonton TV1 Malam Apresiasi Artis Sepanjang Zaman menyusul selepas ini. Menutup tirai, kami kongsikan visual seorang lelaki yang cuba terjun dari sebuah jambatan di Istanbul namun berjaya dipujuk Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ia berlaku ketika Erdogan dan pasukan pengiringnya berada di atas jambatan Bosphorus. Akhir kata, Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.